berlaku ia sekian perkara dengan perbuatan Allah atas muafakat kehendaknya. Perbuatan Allah muafakat kehendak inilah makna kepada qadar. Ini makna kepada qadar. Beriman dengan qadarnya, qadar daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa qadar? Qadar adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna qadar. Artinya bahawa sekalian perkara hasil ia, berlaku ia sekalian perkara dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku, sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah. Hak berlaku tu perbuatan Allah belaka, sekalian perkara. Kemudian Tuhan perbuat ni muafakah, selaras, seiring kehendaknya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kehendak? Pada sedia kala, pada qadim azali. Yang Tuhan perbuat sekarang sebagaimana yang Tuhan tentukan, Tuhan tetapkan, Tuhan putuskan pada azal. Tuhan yang bersifat dengan iradah, selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sini ni baca artinya, pengertian kitab ni kira-kira selesai. Bagus dah. Tak payah mana. Simple sahaja. Sekalian perkara. Apa dia sekalian perkara? Sekalian perkara lah. Apa dia lagi? Yelah sekalian perkara tu gapo dia? Nak gapo lah apa? Yelah datang kalau contoh. Contoh apa? Apa perlu pada contoh? Apabila sekalian perkara, adakah perlu pada contoh? Tak perlu pada contoh. Sebab sekalian perkara. Tak payah contoh-contoh. Tak payah duk tanya lah. Dah hak ni. Perbuatan Tuhan juga. Dah hak ni. Perbuatan Tuhan juga. Tak payah duk tanya lah. Sekalian perkara. Saya sebut dah sebelum daripada kita cuti puasa baru ni. Mungkin panjang sikit di rukun iman ke-6 ni. Panjang jenis berulang je sebenarnya. Kalau cerita secara sekali lalu tak payah ulang, semalaman cukup dah rukun iman yang ke-6. Sebab cukup mudah. Sekalian perkara yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habis. Kemudian Tuhan perbuat selaras dengan hak Tuhan kehendak pada azal, iradah, ketentuan Allah pada azali. Permulaannya sekalian yang berlaku adalah perbuatan Allah sekalian. Kemudian kita pergi kepada apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan perlakukan selaras dengan kehendak Tuhan pada azal. Tuhan yang bersifat dengan iradah. Tuhan kehendak pula. Tuhan yang bersifat dengan iradah menghendaki, menetapkan, memutuskan pada azali, muafakah pula, selaras pula dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memang tak cukup lah, tak padam. Sekian perkara ni kadang-kadang buih mulut sekian perkara. Orang gitu tak, kalau dah acak kali sangat buih mulut. Tak faham juga. Siapa masa nak pergi ikut depan, tak jadi juga sekian perkara tu. Dia lucu juga, tak sekian perkara juga. Kadang-kadang Allah tak tahulah. Mungkin saya cerita ni berkali tak jelas laju ke macam tak tahulah.
Kalau kata ulang sekian perkara ni tak adalah buih mulut. Kadang-kadang betul lah hak sekian perkara tu sekian perkara lah ustaz. Hak ustaz tu sebut segala-gala tu segala-gala lah. Tak faham sangat dah tu. Faham sangat dah. Kata sekian perkara, kemudian ustaz sebut segala-gala, kesemuanya. Faham? Jelas. Tak ada isu dah, tak ada keliru dah. Dia kata. Kemudian pergi kepada perbuatan yang jahat. Lepas tu perbuatan jahat takkan mari dia Tuhan juga. Dah tadi kata hak ni hak cerita realiti yang pernah berlaku. Sekalian perkara segala-gala yang tak sebut tu memang jelas sangat. Tak ada timbul isu. Saya faham sangat. Sekian perkara perbuatan Tuhan belaka. Tapi yang saya muskilnya, perkara jahat pun Tuhan juga. Dia muskil, kita pun lagi muskil dengan muskil dia tu. Sebab mula-mula kata sekian perkara hak tu clear. Dari segi pegangan memanglah kita berpegang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menentukan dan buat segala-gala. Allah Ta'ala yang menentukan dan buat sekalian perkara. Tak ada isu, clear, beres. Lega dah kitanya. Turun sikit. Yang jadi persoalannya macam mana pula ikhtiar usaha kita pun hak Tuhan juga. Jadi pening dah kita. Macam mana hak jahat tadi? Macam mana hak jahat hak Tuhan juga? Dah sekian perkara kan? Macam mana pula pergi pada masalah ikhtiar dan usaha? Kita akan cerita kemudian. Macam mana ikhtiar usaha pun hak Tuhan juga? Jadi dia faham tu, faham kok mana tak tahu. Ni. Tu kena berubat cara lain dok tu sebenarnya. Tak nak pergi dah. Memang kelah-kelah yang lain masuk pada rukun iman yang ke-6 ni. Hak sekalian perkara segala-gala ni bukan ratus, lebih daripada ratus pula tak ulang. Sekalian perkara. Sama ada yang berlaku di bumi, tu nak takmimkan lagi, nak perkatakan lagi. Tak payah dah sebenarnya. Sekalian perkara hasil ia berlaku ia dengan perbuatan Allah. Sekian perkara berlaku ia dengan perbuatan Allah. Kita nak mati pula mentauhidkan Allah, mengesakan Allah pada perbuatan. Tapi sekian perkara ni, sebagai contoh, hak saya baca kitab Minhajul Abidin, hak di Masjid Putih, Masjid Abidin tu, setahun 4 bulan kalau tak silap. Ni sekian perkara ni, macam-macam. Respon balas macam-macam, termasuk daripada orang agama sendiri. Hak kok luar ni saya nak cerita. Pernah sekali panggilan dalam telefon supaya hentikan satu kuliah tu, ajar bab tauhid. Disuruh hentikan. Tapi dak ayat nama saya, tidak ayat malam saya, malam kami tak beritahu. Tapi orang tengah tak ada orang lain dah kena ni. Setahun dah kena kali telefon ustaz. Dan radio ada orang telefon supaya kelab ustaz dihentikan, mengelirukan, memeningkan. Apa dia yang saya baca dalam kitab Minhajul Abidin, sekalian perkara yang berlaku sama ada di bumi, sama ada di langit. Tak ingat dah ayat dia. Setengah orang dengar radio Terengganu FM tu, saya duk ulang setahun 4 bulan tu, saya jumpa ramai orang tua-tua. Dia kata hak ustaz baca tu, saya ingat ustaz. Ngapa dah ingat dah? Hak saya baca dalam kitab Minhaj, saya ulang. Hak setengah-setengah tua, dia memang dia turut tiap-tiap minggu. Kalau hidup sejik pun dia kata ustaz, saya royak menokor sejik. Malam ni saya balik rumah nak dengar radio. Dia kata hak ustaz duk baca dalam kitab Minhaj tu, bukan dia hafal, tapi dia pun pandai sebut. Dia kata tidak berlaku di bumi, tidak berlaku di langit, terlintas di hati sekalipun,
berkelip mata sekalipun tidak berlaku, melainkan kesemuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setengah daripadanya baik, setengah daripadanya baik dan jahat, manfaat dan mudarat, iman dan kufur, kesemuanya adalah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hanya terdetik di hati, Tuhan yang buat. Walaupun hanya berkelip mata memandang, Tuhan yang buat. Sekalian perkara hak dalam kitab Minhajul Abidin, sama ada berlaku di bumi, sama ada berlaku di langit. Kalau dalam kitab-kitab lain dia panjang lagi takmim dia, sama ada yang berlaku di dunia, sama ada yang berlaku di akhirah, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis itu je. Habis. Simple saja. Contoh? Tak ada contoh, tak perlu. Nak tanya ni Tuhan buat juga, tak perlu. Sekalian perkara, sehingga kan dalam kitab Minhaj terdetik di hati, Tuhan buat. Berkelip mata memandang, Tuhan buat. Dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali rahimahullah. Dan setengah kitab lain pula, bergeraknya nadi, Tuhan buat. Sekalian yang berlaku di bumi, di langit, di dunia, di akhirah, perkara besar, perkara kecil, perkara baik, perkara jahat, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja. Cuma kita nak kena jaganya sekian perkara, sehingga kan terdetik di hati pun Tuhan buat, berkelip mata pun Tuhan buat. Tapi kita nak kena imbang pula dengan ayat-ayat Quran banyak menyandarkan perbuatan kepada hamba. Ayat Quran menuju 7 suruhan kepada hamba, 7 larangan dalam Quran kepada hamba. Maka ahli sunnah jemaah wajib kita isbatkan di akidah, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tetapi nak pergi pada pilihan dan perbuatan, kena mati dulu di tajuk rukun iman yang ke-6 kita, sekalian perkara perbuatan Allah. Dalam kitab Minhaj kata sekian perkara terdetik di hati pun perbuatan Allah, berkelip mata yang memandang pun perbuatan Allah, lepas tu ikhtiar pilihan hati pun perbuatan Allah, lepas tu usaha kita berkelip mata perbuatan Allah, usaha kita pun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita wajib berpegang kita ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan tu pun qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni rukun iman ke-6. Ni kena tu sikit ni. Walaupun nampak macam sebut tadilah, sekali baca cukup dah, tapi dengan pengalaman lepas, sebut sekian perkara, segala-gala kesemuanya, tak sesah juga. Bila pergi pada perkara jahat, Tuhan juga. Perkara jahat ni di rukun iman yang ke-6. Tengok di sini rukun iman ke-6. Ke-6 beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Mana qadar? Baiknya qadar Allah, dan jahatnya qadar Allah. Ni jelas. Baik jahat ni jelas. Maksiat ke kufur ke, qadar perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas. Hak rukun iman yang ke-6 ni berdasarkan pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu jelas. Dan engkau beriman, Nabi kata, dengan qadar ketentuan dan perbuatan Allah, khairihi baik ketentuan dan perbuatan Allah, wa syarrihi jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi perkara jahat ni qadar Allah memang sangat-sangat jelas
ditajuk rukun iman yang keenam. Tetapi sayang sangat-sangat, malang sangat-sangat, ramai mana orang Islam kita yang duduk di masjid betul benar, ahli jemaah masjid betul benar, mereka beriman, mereka berakidah, Allah hanya mengqadarkan perkara baik sahaja. Perkara jahat yang berlaku tidak ada kaitan dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ahli masjid tiba-tiba berimannya rukun iman keenam, beriman, mengaku putus di hati, qadar Allah hanya yang baik sahaja, yang jahat bukan qadar Allah. Itu ke rukun iman yang keenam. Ni tak ada benda ni. Ni akidah yang sesat, akidah Mu'tazilah, berpegang perkara jahat bukan qadar Allah. Khilaf ulama kafir pegangan ini ataupun pegangan yang fasik lagi mubtadi', pegangan sesat, tak ada nilai dalam agama. Walaupun pandangan muktamad tak hukum kafir, hukum fasik lagi mubtadi' sekalipun. Tapi perkara jahat memang duduk di tajuk rukun iman yang keenam. Jadi macam mana boleh sesat juga? Macam mana boleh sesat? Ke macam mana kita mengapa rukun iman? Macam mana kita mengapa rukun iman? Lain daripada kitab Faridatul Faraid ni. Hak ertinya, ni baru kitab Faridatul Faraid. Tak segi pada ertinya lah, pergi kepada tajuk rukun iman yang keenam. Keenam, beriman dengan qadarnya qadar Allah, baiknya baik qadar Allah, dan jahatnya jahat qadar datang dari qadar Allah. Betul setakat tu. Artinya ni huraian kitab Faridatul Faraid. Macam mana kita ngapa rukun iman yang keenam? Lain daripada hak kitab Faridatul Faraid ni. Hak kitab Faridatul Faraid ni sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari. Engkau beriman, Nabi kata, dengan qadar. Mana qadarnya? Khairihi, baik, qadar Allah, perbuatan dan ketentuan Allah. Wa syarihi, hak jahat pun ketentuan dan perbuatan Allah juga. Ni ditajuk rukun iman keenam. Yang mana kadang-kadang orang kita dia untung baik untung jahat, biasa gitu. Untung baik untung jahat. Rukun iman keenam, beriman bahawa beriman ni mengaku putus di hati bahawa untung baik untung jahat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan gitu? Apa dia untung jahat? Apa dia untung jahat? Kufur dan maksiat lah. Tapi macam mana boleh berlaku? Bukan kata orang masjid, bukan saya menempuhi terdahulunya, termasuk orang yang mengajar sekalipun. Saya jarang nak sebut, tapi nak cerita pengalaman. Masa saya mula-mula mengajar dulu, saya tekan berkaitan dengan rukun iman keenam, termasuk perkara jahat ni qadar, ketentuan dan perbuatan Allah. Orang mengajar penuh ni macam dia kata ada ustaz tu mengajar perkara jahat pun mari daripada ketentuan Allah Ta'ala juga. Apa benda lah ajar salah begitu? Mana munasabah? Perkara jahat, perkara yang Tuhan marah, perkara yang Tuhan suruh kita marah tu tercegah. Takkanlah tu mari Tuhan juga. Ni masa semula-mula mengajar dulu, orang mengajar lah juga. Dan saya biasa berbincang dengan orang mengajar dalam bab ketentuan jahat ni. Saya biasa, gitu ana selama kini faham, ana duk pegang hak baik je datang daripada Allah. Hak jahat takkan datang Allah. Ana pada ana saya lah. Ustaz kena cakap ana hantar. Cakap saya bunyi Melayu, cakap ayu kan bunyi orang putih pula. Ana lah. Macam mana boleh timbul seumpama tu? Ini sebut fitnah akhir zaman, fitnah aqidah. Itu hak bab perkara jahat. Bab ikhtiar dan usaha pula. Bab ikhtiar dan usaha ni memang tak ada di tajuk rukun iman yang keenam. Tak ada di tajuk rukun iman yang keenam. Perkara jahat memang di tajuk rukun iman yang keenam. Baiknya dan jahatnya. Kemudian di huraian tu pula
atau keji seperti maksiat. Ni perkara jahat, maksiat. Dan sama kita perkara baik, iman dan taat. Beriman seseorang, taat seseorang, perkara baik datang daripada Allah. Perkara jahat, kufur dan maksiat. Semua berhala seseorang, buat maksiat seseorang, datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setengah kitab dia baik, iman dan ta'ah. Sini sebut ta'ah saja. Dan kitab Faridatul Faraid. Jahat, kufur dan maksiat. Dan kita sebut maksiat, padang dah lah. Hak keji seperti maksiat. Jadi perkara jahat memang di tajuk Rukun Makanan. Tapi di tajuk Rukun Makanan ada dah ikhtiar dan usaha. Tak ada. Banyak pula orang terpesong bab ikhtiar usaha. Sebab pergi kepada pembicaraan ikhtiar dan usaha, keluar tiga aliran. Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Ni pada persoalan ikhtiar, pilihan hamba, dan usaha kasbun, usaha perbuatan hamba. Pecah Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Tetapi walaupun ditajuk rukun iman yang keenam, kalau perkara jahat memang ditajuk rukun iman keenam pun boleh terpesong juga. Bab ikhtiar dan usaha tidak ada ditajuk rukun iman yang keenam. Dan dihurai yang artinya ni pun tak cerita bab ikhtiar usaha ni. Artinya ni sekalian perkara hak Tuhan belaka. Pendek cerita hak Tuhan belaka. Lepas tu pilihan dan perbuatan hamba macam mana, tak ada hurai sini. Tapi walaupun tak ada hurai sini dan tak ada ditajuk rukun iman yang keenam berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, tetapi masyhur tak bagi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Masyhur ke tak? Biasa dengar tak nama Ahli Sunnah wal Jamaah, Qadariyah, Jabariyah. Qadariyah, Jabariyah. Biasa dengar tak nama tu? Biasa dengar. Hak ni hak terpesong dalam bab ikhtiar usaha. Terpesong Qadariyah dalam bab ikhtiar usaha. Terpesong Jabariyah dalam bab ikhtiar usaha. Ahli Sunnah macam mana? Ahli Sunnah mana? Walaupun tak ada ditajuk rukun keenam bab ikhtiar usaha, tapi jelas Ahli Sunnah bab ikhtiar usahanya macam mana, hak terpesong sesak Qadariyah, Jabariyahnya macam mana. Tapi begitu juga malang, tak ada juga. Bukan terkadang orang menafikan Qadariyah, Jabariyah. Dia kata tak sedut ceritalah Qadariyah, Jabariyah, tak payah duk cerita dah. Qadariyah, Jabariyah tak ada dah sekarang. Jadi kita cerita benda yang tak ada, macam kita duk cerita hatu. Hatu tak ada, mai duk cerita hatu. Yang orang sekarang mahu kata ni, benda tak ada cerita buat apa. Sekarang Qadariyah, Jabariyah tidak ada. Sekarang yang adanya apa? Liberal, pelura, apa lagi sekarang ni? Qadariyah, Jabariyah tidak ada dah katanya. Pernah dengar tak orang ceramah kata gitu? Qadariyah, Jabariyah sudah tidak ada, cerita buat apa lagi? Pernah dengar tak? Kalau pernah dengar orang ceramah kata gitu, cuba akak tanya dia, Ustaz, saya nak tanya. Biarlah tak ada pun, saya nak tanya. Qadariyah tu pasal mana pegangan dia? Jabariyah tak ada dah sekarang. Biar tak ada pun tak apalah, kita nak jadi sebagai ilmu pengetahuan je. Biar tak ada pun. Hak Qadariyah tak ada dah tu macam mana pegangan dia? Jabariyah tak ada tu macam mana pegangan? Cuba tanya dia. Dia kenal tak Qadariyah, Jabariyah ni sebenarnya? Kalau dia kenal Qadariyah, Jabariyah, dia akan tahulah Qadariyah, Jabariyah sampai bila-bila pun ada pegangan. Bahkan lebih sesat daripada Qadariyah pun ada. Ni bab ikhtiar usaha ni. Bab ikhtiar usaha. Macam mana? Ni cerita bab rukun iman ni. Tak lulus sini, tak ada lah, tak ada. Semayang ke, puasa ke, pergi Mekah ke, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ni rukun iman, bukan cabang iman. Ni rukun iman. Kena mati molek. Pastikan mereka yang di bawah tanggungjawab kita betul-betul beriman dengan rukun iman yang keenam. Bukan apa? Bukan bilang, bukan nyebut je, biar dia faham sungguh. Ni biar ni akidah ni, biar betul-betul ada di iman ni. Di i'tikad ni biar kena ada hak rukun iman yang keenam ni. Mereka yang di bawah tanggungjawab kita, anak isteri kita kena pastikan molek. Jangan suruh semayang puasa saja, bang akidah tak peduli, tu bukan. Jadi kita nak pastikan mereka dapat tanggungjawab kita ni, kita kena mahir lah. Kita boleh hurah mana hak ahli sunnah wal jemaah, mana hak bukan ahli sunnah wal jemaah, hak terpesong. Kita boleh hurah, barulah kita boleh cerita. Begitu juga dengan orang-orang lain, kita boleh menyampaikan, kita boleh cerita. Kawan-kawan kita, saudara mara kita. Sebab saya jumpa ramai orang yang betul-betul lah diambil perhatian. Pembicaraan bab rukun iman keenam ni memang saya jumpa ramai orang yang betul-betul ambil perhatian. Dia dengar rakaman-rakaman saya mengajar tu, dengar berulang-ulang, dan dia hafal ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang saya datangkan sebagai dalil. Sebab insya-Allah nanti saya akan satu-satu tajuk ketentuan Allah, perbuatan Allah, pergi pada perkara jahat, pergi pada ikhtiar usaha ni, saya akan satu-satu tajuk dan saya akan datangkan dengan dalil-dalil dia. Jadi ada orang yang dihafal tiap-tiap dalil ayat Quran hadis Nabi yang saya datangkan. Sebab apa ni? Sebab dia kata dia nak cerita pada anak beranak dia, kepada anak-anak isteri dia. Bunda dia kata dia cerita ke adik-beradik dia, keluarga dia, kawan-kawan kerja dia cerita. Tapi dia kata, dia tanya anak beranak dia, adik-beradik dia pun gelak gambar belaka. Dia kata, dia tanya kawan-kawan sekerja dia, hak memang berjemaah 5 waktu ni, hak jenis agama lah. Hak jenis tak heran kemayang bang tu, hak tu buka mulut sepatus cerita bab agama, dia larilah ledah ni. Dia kata dia cerita di kawan-kawan dia, hak macam dia juga, hak berjemaah sama di masjid sama, hak kawan-kawan hak sembahyang puasa tak tinggal. Dia cerita bab rukun makanan ni memang tak ada. Tapi dia kata alhamdulillah lah, sebab dia pun faham molek dengan ayat-ayat Quran, dia ingat, dia hafal. Benda dia cerita tu maknanya dia kata keluarga dia pun boleh terima, hak kawan-kawan dia pun boleh terima. Ni menyampaikan ilmu agama lah, ilmu usuluddin ni, ilmu tauhid ni. Tu besar tu pahala tu. Lepas tu kita pun kena gitu jugalah, kena ambil faham satu-satu. Ada nak tanya hak sekian perkara ni? Dah tanya dah, sekalian perkara tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Zarah ni zarah, bukan zahara. Zarah ni atom, orang sekarang panggil atom, satu benda yang kecil yang tidak boleh dibahagi, bukan gitu. Saya sebut zarah dalam mana-mana kelas hak berkaitan dengan sekalian perkara, hak qadar ketentuan dan perbuatan Allah ni, sekian perkara ni tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Perkataan zarah tu pun sama juga, beratus kali sebut, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah, tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Hak saya baca kitab Minhaj tu pun saya sebut juga, sebesar zarah pun tidak terkecuali, kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak ni lah saya biasa sebut semua, hak saya dengar masa budak-budak, orang tua-tua. Orang tua-tua kan, dia nampak tak ngaji mana kadang-kadang orang tua-tua zaman gitu. Tapi mulut ni duk bunyi sokmo, Tuhan tetaplah kedah pada azan. Hak berlaku ni semua kerjaan Tuhan. Kainat tak boleh bekah. Kita sebagai hamba kena redha, kena sabar. Ni. Tapi tak reti masa tu, tak reti. Orang tua-tua ni kan, zaman dulu dia
cucu-cucu ni dia tak lock mandi sendiri. Dia tidak biarkan mandi sendiri. Dia mandi kita. Walaupun ni timbul air telaga pun dia mandi. Walaupun backing lah kita kata. Dia tak akan biarkan tubuh cucu dia berdaki. Dia gahar belakang cucu dia. Tapi mulut dia ni biasa dia sebut perkataan ni. Nenek dulu-dululah. Nenek sekarang dia tak peduli dah. Cucu dia masuk bilik air, mandi-mandilah. Nak mandi setengah jam apa pun, duk main air, duk main sabun, dia tak peduli. Sebab dia tak peduli, dia tengok drama. Apa drama Indonesia, Filipin, Indonesia, Filipin, mak haji pula. Lepas tu nak cara mandi cucu macam mana. Dulu dia gahar belakang kita. Dia marah-marah sebab berdaki apa semua. Tapi di mulut saya dengar sama-sama tapi tak faham lah. Bila belajar kemudian tu duk cakap ni, Tuhan tetap belaka dah pada azal. Ni kehendak pada azali ni, kehendak pada sedia kala ni, Tuhan tetap belaka. Hak berlaku ni semua kerjaan Tuhan. Hak berlaku ni semua kerjaan Tuhan. Ni perbuatan Tuhan ni, perbuatan Allah ni. Hak berlaku ni semua kerjaan Allah. Kemudian kainat takwi bekah. Kainat takwi bekah. Orang sekarang sebut kata kainat takwi bekah, ustaz kainat ni saya tak pernah dengar lah. Kainat ni apa dia? Allah. Kainat ni makhluk lah. Gitu pula. Kainat pun tak tahu orang-orang sekarang ni. Nampak macam berjuru sangat. Hak lelaki nampak berjuru uniform dia ni. Hak perempuan pun bagus uniform dia syariat. Tapi tak erti bab akidah kadang-kadang ni malang akhir zaman ni. Kainat tak tahu apa dia. Tuhan tetap berlaku pada azal. Hak berlaku semua kerjaan Tuhan. Kainat tahu bekah. Apabila kesemua yang berlaku ni perbuatan Tuhan, maknanya makhluk tak bekah lah. Ini akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Makhluk tak bekah walaupun sebesar zarah. Terdetik di hati, bukan makhluk yang buat, Allah yang buat. Berkelip mata memandang, bukan makhluk yang buat, bukan kita yang buat, Allah yang buat. Sebab apa? Semua kerjaan Tuhan. Hak ni gi pula kepada keesaan pada perbuatan. Cuma tadilah kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita isbatkan di akidah kita hamba ni kita lah, manusia ni. Pada sebut hamba bahasa kita. Yang apa ni pula ustaz ni sebut hamba mana ni? Hamba ni kita lah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita isbatkan, letakkan di akidah kita ni bahawa hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan hamba tetap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan dan perbuatan hamba tetap duduk di bawah sekalian perkara. Jangan lari. Jangan lari. Kalaulah pilihan dan perbuatan hamba mutlak, sendiri-sendiri, bebas, terlucuk daripada rukun iman yang keenam sekalian perkara ni, itu qadariyah, sesat. Tetapi kalaulah tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, itu jabariyah, sesat. Walaupun hakikinya memang jabariyah, memang tidak ada apa-apa hamba ni. Tapi kok mana pun wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Kenapa kita akan cerita balik di pembicaraan ikhtiar dan usaha? Ini kena letak dulu, takut duk pegang tak ada apa satu kita Tuhan belaka, duk ngaji kitab Faridatul Faraid, sekalian perkara hasil ia dengan perbuatan Allah Ta'ala, semua ni perbuatan Allah. Kita tak ada gapo satu, jabariyah pula jadinya. Kita wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan kena duduk di bawah
rukun iman yang keenam, sekalian perkara perbuatan Allah selaras dengan kehendak Allah pada sedia kala. Kalau gitu kok pilihan dan perbuatan hamba hak Tuhan juga, tak ada apa satulah kita. Memanglah hakikinya memang tak ada apa-apa kita ni. Jabariyah memang hakikinya Jabariyah. Tapi kenapa berpegang Jabariyah tu salah? Sebab Quran banyak menyanda perbuatan kepada hamba. Ayat saya sebut semuanya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Suratul Fatihah lah kita ambil. Ayat-ayat lain banyaklah sanda perbuatan kepada hamba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau ya Allah kami yang sembah. Tuhan letak pada kita sembah. Kalau kita tidak berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan, nak budu tu tak betul. Kita wajib berpegang, hamba ada pilihan. Sebab Quran bubuh di hamba. Kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Tapi hakikinya ni yang lagi daripada tajuk rukun iman yang keenam, sekalian perkara hasil ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keesaan pada perbuatan, keesaan pada perbuatan. Kemudian tajuk dianya beriman dengan qadarnya, qadar Allah. Baiknya baik datang dari qadar Allah, dan jahatnya jahat pun datang dari qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan hurah baliklah qadar apa makna secara satu persatu. Kemudian di pengertian artinya ni, sekalian perkara hasil ia berlaku ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muwafaqah selaras dengan kehendak Allah pada sedia kala. Jadi di huraian ni dimulai dengan perbuatan Allah, disusuli dengan kehendak Allah. Perbuatan Allah, kemudian kehendak Allah. Perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah. Jadi dimulai artinya huraian rukun iman keenam dengan hasil ia dengan perbuatan Allah. Cerita perbuatan Allah dulu, atas muwafaqah, atas selaras kehendaknya kehendak Allah pada sedia kala. Mana dicerita perbuatan Allah dulu. Dia kalau kita ikut susunan kaedah sifat 20, memang dimulai dengan kudrah, iradah, ilmu. Tetapi di rukun iman yang keenam ni, satu rukun tetapi dia keluar dua pegangan. Keluar dua pegangan. Satunya perbuatan Allah, kudrah. Satunya kehendak Allah, iradah. Biasanya kalau rukun iman yang keenam, dia akan memulai kehendak Allah dulu, barulah pergi kepada perbuatan Allah. Faham tak ni? Sebab dua pegangan, satunya kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, yang selaras dengan ilmu. Yang keduanya perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini dua pegangan. Kemudian dua-dua pegangan ni ada terpesongnya masing-masing. Ada terpesong dalam persoalan kehendak Allah, ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan ada yang terpesong di persoalan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ada yang terpesong pada dua-dua pegangan. Pada ni ada terpesong pada ketentuan, tapi dia terpesong pada perbuatan. Ada yang terpesong pada perbuatan, tidak terpesong pada ketentuan. Ini kena faham molek ni dua. Cuma nak sebut, kalau rukun iman yang keenam, dua pegangan ini akan dimulai dengan ketentuan Allah, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, barulah pergi kepada perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Sebab
antara ketentuan kehendak Allah pada sedia kala dengan perbuatan Allah sekarang, mana hak dulu? Hak dulunya kehendak Allah yang sedia kala lah. Perbuatan Allah kudrah ni sekarang, maka akan dimulai cerita dengan apa panggil apa? Pelan. Lepas tu pelaksanaan bukan? Satunya kehendak Allah pada azal, kita panggil pelan. Satunya perbuatan Allah, kita panggil apa ni? Pelaksanaan. Jadi antara pelan dengan pelaksanaan, dalam rukun iman dia akan mulai pelan. Ketentuan Allah pada azal sampai masa berlaku sekarang, perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Dia akan dahulukan ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, boleh disusuli dengan perbuatan Allah yang bersifat dengan kudrah. Ini hak biasa rukun iman yang ke-6. Tapi di huraian kitab kita ni dimulai dengan hasil ia dengan perbuatan Allah. Cerita perbuatan Allah dulu, sebagaimana susunan sifat 20: kudrah, iradah, ilmu. Sebab apa dimulakan dengan perbuatan Allah dulu? Sebab yang nyata depan mata kita adalah perbuatan Allah. Hak ketentuan hak azali hak nu hanya Allah yang mengetahui. Malaikat pun tak tahu. Malaikat hanya tahu ketentuan yang tercatat di Lauh Mahfuz. Di ilmu Allah azali, malaikat pun tak tahu. Jadi sekarang yang nyata depan mata kita adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dimulai dengan perbuatan Allah. Yang berlaku kesemua ni Allah buat. Allah buat belaka ni. Ini keesaan pada perbuatan Allah buat belaka. Barulah Allah buat selaras dengan ketentuan Allah pada azal, bagi pada ketentuan. Itu dua-dua tu. Tapi kalau rukun iman ke-6, dia akan mula ketentuan, boleh mula pergi kepada perbuatan Allah. Tetapi kenapa diertinya dalam kitab Faridatul Faraid dimulai dengan hasil ia, berlaku ia iskan perkara saat ini, sama ada baik ataupun buruk ataupun jahat, dengan perbuatan Allah. Apa cerita perbuatan Allah dulu? Sebab perbuatan Allah hak nyata, ibras dia panggil, nyata hak depan kita ni perbuatan Allah. Hak berlaku ni semua perbuatan Allah. Barulah pergi Allah buat ni, Allah letak dah, Allah kehendak dah pada azal, Allah netu dah pada azal. Allah letak pada azal. Allah yang bersifat iradah telah menghendaki segala-gala perkara pada sedia kala, kepada ketentuan. Dia boleh berlaku letak antara dua ni. Cuma nak sebutnya, kalau rukun iman ke-6 dia akan memulai dengan ketentuan Allah, boleh disusuli dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah saya akan hura dua pegangan ni. Saya mulai dengan huraian ketentuan Allah, kehendak Allah yang bersifat iradah pada sedia kala. Saya akan mula situ. Cuma oleh kerana kita dimulai dengan perbuatan Allah, kita ikut kaedah sifat 20. Sebelum bicara kudrah, iradah, ilmu, sifat yang ke-6 yang dibicarakan dalam kitab Faridatul Faraid adalah sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah hak yang dibicarakan dalam kitab Faridatul Faraid. Hak kaedah hak dibicarakan dalam kaedah sifat 20. Bicara kaedah sifat 20 akan dimulai dengan pembicaraan wahdaniyah, barulah pergi pada kudrah, iradah, ilmu. Kita kena mati di wahdaniyah, keesaan Allah pada zat, keesaan Allah pada sifat, keesaan Allah pada perbuatan. Keesaan Allah pada perbuatan. Kenapa? Sekalian yang berlaku perbuatan Allah jua. Makhluk tak bekah sama sekali. Bahkan makhluk tidak ada sebarang perbuatan, kesemuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengesakan Allah, mentauhidkan Allah pada perbuatan. Ini tauhid ni, la ilaha illallah. Ni kita duduk la ilaha illallah, yang dipanggil kalimatut tauhid. Orang kafir nak masuk Islam kena ucap la ilaha illallah.
Nak mati kena ajar dengan la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir pula Nabi kata afdalu zikri la ilaha illallah. Selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Selebih-lebih perkataan yang aku kata, Nabi kata, dan selebih-lebih perkataan yang Nabi sebelum aku berkata. Apa dia? La ilaha illallah. Nabi bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Anak kunci syurga la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Ni ni kena letak molek ni. Tak ada ni, tak ada. Ni kita nak mengesakan Allah dengan la ilaha illallah. Mengesakan Allah pada zat, mengesakan Allah pada sifat, mengesakan Allah pada perbuatan. Semua perbuatan yang berlaku adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Perbuatan baik yang berlaku perbuatan Allah. Perbuatan jahat yang berlaku perbuatan Allah. Semuanya perbuatan Allah. Allah mana yang perbuat? Diseseli dengan sifat yang ketujuh, kudrah. Allah yang bersifat kudrah lah, yang melakukan semua perkara. Baru lagi pada iradah, baru pergi pada ilmu. Tapi kita nak mati di mentauhidkan Allah pada perbuatan. Kesemua adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kesemua perkara yang berlaku hasil ia dengan perbuatan Allah, barulah pergi pada atas muafakah, selaras kehendaknya kehendak Allah pada sedia kala. Allah yang bersifat dengan iradah, selaras dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah lah minggu depan kita sambung lagi lah pembicaraan berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Mungkin beberapa minggu lah juga. Mungkin beberapa minggu lah juga. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid ini banyak tempat yang akan bersangkut paut dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, bersalah Allah dengan sekian makhluk ni pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Saya akan huraikan pula tu. Kemudian keesaan Allah pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Saya huraikan pula. Masuk kudrah iradah, itu tempat dia. Tempat pembicara rukun iman yang keenam. Kemudian dalam kitab ni datangkan pula Ahlussunnah wal Jamaah macam mana, Qadariyah macam mana, Jabariyah macam mana. Dia akan panjang dalam kitab Faridatul Faraid, yang mana insya-Allah saya akan ulang-ulang hak berkaitan dengan rukun iman yang keenam. Sekian-sekian berlaku, hasil ia berlaku ia dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala pada sedia kala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.